السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن حي على حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. اللهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذا الدعوة وضعف درجة الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يضلك الصائم يوم القيامة والإمام يقتل فقد لغوت ومن لغوت siapa yang berdekatan ketika topik mereka Tuhan, maka sesialah pakai Tuhan. Untuk itu tidak bisa saudara berilmu dengan ambil ibadat pengajaran daripada Tuhan yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat di sisi Allah. Insyaallah.
الحمد لله الذي بين قواعد الدين وأصوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada seluruh sidang Jumaat sekalian, Marilah sama-sama kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa dengan melaksanakan segala amal saleh yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama sentiasa menjauhi diri dari melanggar batasan-batasan Allah serta larangannya, agar kita dinaungi dengan rahmat dan inayahnya di dalam kehidupan ini, serta dimasukkan kita ke dalam syurganya di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang berbahagia, secara tabi'inya memang wujud segelintir manusia yang suka dilihat, dipandang hebat dan sangat suka dikagumi oleh orang lain dengan bertindak melakukan perkara yang ganjil, aneh dan juga di luar daripada kebiasaan. Tidak kira sama ada ianya menyalahi adat, menyalahi undang-undang, dan lebih berbahaya ianya menyalahi syarak dan bercanggah pula dengan ajaran dan juga syariat Islam. Malah mereka berasa lebih berbangga jika mereka dikenali ramai dengan cara menyebarluaskan kepada orang lain, supaya orang lain mengetahui amalan mereka yang dianggap sesuatu yang baru dan berlainan daripada biasa. Kemungkinan juga kerana ada tujuan tertentu yang akan memberikan keuntungan duniawi. Antara amalan yang dilakukan itu termasuklah amalan yang dipanggil sebagai khurafat. Perbuatan khurafat adalah merujuk kepada kepercayaan perkara tahyul dan karut marut terhadap alam ghaib, dan bukan berasaskan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bukan berasaskan kepercayaan yang lepas, yang konsisten, dan bukan berasaskan kepada penemuan ataupun daripada kajian. Ia juga merangkumi cerita rekaan atau khayalan, ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang boleh menyimpang daripada ajaran Islam, yang tidak diambil berdasarkan fakta dari sumber yang benar. Antara contoh-contoh amalan tersebut ialah mempercayai tangkal azimat atau gambar-gambar rajah-rajah yang tertentu, yang kononnya boleh menahan sesuatu bahaya kepada seseorang, ataupun membawa tuah serta menjadi pelaris di dalam perniagaannya, ataupun mempercayai binatang seperti burung yang boleh membawa tuah ataupun sial. Ada juga amalan khurafat yang berlaku
dengan cara amalan pemujaan untuk memohon sesuatu seperti di tempat sunyi ataupun di pergunungan. Tujuan pemujaan itu kononnya adalah untuk mengubati penyakit atau memohon mencari harta karun dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 76 yang berbunyi, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu menyembah sesuatu yang lain daripada Allah yang tidak berkuasa memberi mudarat kepada kamu dan tidak juga berkuasa memberikan manfaat kepada kamu, padahal Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sidang Jumaat yang berbahagia, manusia adalah sejenis makhluk yang dimuliakan dengan dianugerahi akal fikiran. Tanpa akal, manusia tidak akan dihiraukan dan juga tidak akan bernilai sama sekali. Agama Islam juga sangat menjaga akal fikiran dengan diberi panduan dan bimbingan melalui daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kejahilan terhadap ilmu syariat di samping terdorong kepada imajinasi dan khayalan terhadap sesuatu yang berbeza, serta ditambah dengan ta'assub kepada guru yang sukakan perkara rekaan dan khayalan, akan memudahkan seseorang berasa begitu mudah untuk terjebak dalam perkara-perkara khurafat ini. Kelemahan iman dan takwa juga menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang sebegini. Mereka lupa bahawa beriman terhadap qada dan qadar adalah perkara terpenting di dalam rukun iman. Atas sebab itu, mereka sanggup menuntut ilmu yang salah dan juga khurafah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Yang bermaksud, mereka sanggup mempelajari sesuatu ilmu yang memudaratkan mereka dan langsung tidak memberikan manfaat kepada mereka. Apa yang paling menakutkan kita ialah amalan-amalan seperti ini biasanya menghampiri kepada syirik. Padahal sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima." Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan dosa syirik, sementara Dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan, yakni syirik kepadanya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang amat-amat besar. Ingatlah, apabila tegahan Allah Subhanahu wa taala diamalkan dalam masyarakat dan kebenaran dihapuskan dengan kebatilan, serta masyarakat diganggu dengan keresahan disebabkan berbagai amalan yang menyimpang dari landasan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kemusnahan untuk memberikan peringatan kepada hamba-Nya, seperti mana yang pernah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat yang ke-6 surah Al-An'am yang bermaksud, tidakkah mereka memerhatikan dan memikirkan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal umat-umat itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dengan kekuasaan dan kemewahan,
yang tidak kami berikan kepada kamu, dan kami turunkan hujan atas mereka dengan lebatnya, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dua golongan dan kaedah yang terpenting, yang sangat-sangat memainkan peranan ke arah menangani akan amalan-amalan seumpama ini ialah: yang pertama adalah golongan guru. Golongan ini hendaklah menyampaikan maklumat yang tepat, berautoriti, dan juga mempunyai sandaran daripada sumber yang betul dan juga mu'tabar. Maka mereka yang menerimanya tidak akan tergelincir ke arah kesesatan dan juga amalan-amalan yang seumpama ini. Kedua, masyarakat. Orang ramai hendaklah menapis dan menyaring maklumat yang diterima, sama ada ianya benar ataupun salah, dan menyimpang daripada prinsip syariat Islam. Dan janganlah menerima sesuatu maklumat, terutamanya yang berkaitan agama, secara melulu. Muslimin sidang Jumaat sekalian, selaras dengan itu, menangani amalan khurafat ini bukanlah tanggungjawab pihak berwajib semata-mata. Seluruh umat Islam sewajibnya memelihara kesucian Islam daripada dinodai sebarang ajaran sesat ataupun bid'ah yang boleh mencacatkan kesempurnaan Islam yang suci ini. Justru umat Islam bertanggungjawab memelihara kesucian Islam daripada dicemari oleh anasir-anasir yang bertentangan dengan syarak. Cegahlah perbuatan syirik dan khurafat ini jika ada berlaku di hadapan kita. Jika kita tidak mampu mencegah dengan tangan, kita mampu membencinya dengan membuat aduan kepada pihak berkuasa. Itu pun sudah cukup sebagai membantu agama Allah Subhanahu wa taala yang maha suci ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Yang bermaksud, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang, melainkan ianya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan juga sabar. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صلابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.